لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زدنا علما. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita hari ini berada di penghujung daripada bulan Zulhijjah. Kita dah berada di awakhir. Awakhir maksudnya di penghujung. Dan insya-Allah minggu hadapan 9 hari bulan kita akan masuk melangkah kepada awal Muharram. Jadi insya-Allah hari Isnin 9 hari bulan Muharram sudah berakhir 31 Zulhijjah. Jadi petang selepas asar ada program baca Yasin, kemudian berdoa untuk akhir tahun, dan malamnya baca doa awal tahun. Jadi dijemput datang ramai-ramai insya-Allah pada 9 hari bulan hari Isnin, bukan minggu ni, minggu depan. Jadi insya-Allah. Kerana kita sering mesti memperingat-ingatkan. Kerana bulan Masihi ni orang ingat. Kalau bulan Hijrah ni orang tak berapa nak ingat. Apa yang berlaku dalam bulan Hijrah ni orang tak berapa nak ambil tahu. Apatah lagi generasi muda. Generasi muda ni dia bukan kira apa. Yang kiranya besok dapat main handphone, dapat main game, itu cukup. Dia tak kira apa nak berlaku, tak apa. Jadi kita kena mengingatkan. Kerana dalam Islam kita ni, orang Islam ni dia kena peka tentang hari-hari yang terjadi di dalam bulan-bulan Islam. Jadi peristiwa bulan Muharram ini ialah peristiwa yang diletakkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an dalam nak mengira macam mana kalender orang Islam. Orang Masri dah ada kalender dah, orang Islam tak ada kalender. Jadi nak buat macam mana? Maka Sayyidina Umar pada pemerintahan dia telah mengambil satu dasar nak ambil kira ni bulan Islam ni dikira awal bulan, awal tahun ni macam mana. Tu ada sejarah dia, insya-Allah nanti sampai masanya boleh diterangkan insya-Allah. Jadi pada 9 hari bulan tu kira-kira dalam 1 jam sebelum daripada maghrib baca Yasin, adakan zikir, kemudian baca doa akhir tahun, sembahyang maghrib berjamaah, baca doa awal tahun. Nanti seperti mana hari-hari biasa ada kuliah lah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita menyambung nasihat yang keempat yang nak disampaikan oleh Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi. Jadi apa yang nak disampaikan nasihat Imam Ghazali ni? Imam Ghazali beritahu bahawa nasihat yang keempat, kadar balasan mengikut kadar amalan. Macam kita lah hidup dekat dunia ni, kalau bekerja makan gaji, dia ikut sesuai. Orang kerja macam ni, gajinya macam ni kan. Kerjanya berat, maka gajinya pun begitu. Jadi dengan sebab itu amalan pun begitu. Amalannya begitu. Kalau zikirnya sikit dapat. Kalau sekiranya ibadatnya banyak dapat. Kan? Itu maknanya dari sudut makna kita fikir dan kita kira dari sudut pandangan mata kasar. Ada pun yang lebih halus daripada itu. Ada orang ibadat tak dapat apa-apa, kosong ya. Sebab apa? Mana buktinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, kam min shaimin laisa lahu min saumihi illa ju' wal 'atah. Berapa ramai orang puasa tapi tak dapat apa-apa pahala. Melainkan apa? Ju' wal 'atash. Mana dapat lapar dahaga. Nak tunjuk tu ada di sana
Kalau pandang mata kasar, bekerja ada gaji. Berapa banyak kerja, berapa banyak berbeban, maka gaji gitulah. Jadi begitu juga maknanya amalan. Macam mana banyak amalan yang kita buat, itulah Allah Ta'ala balas. Tapi terkadang-kadang ada orang buat amalan tak dapat apa-apa. Ada? Dia tak dapat apa-apa, ibadat pun tak dapat apa-apa. Rasulullah SAW, banyak orang yang sembahyang dapat penat dan letih, tak dapat apa-apa. Ada orang sembahyang 60 tahun 1/6 ternyata tidak dapat. 1/3 pun tak dapat daripada sembahyang dia. Masuk kosong, keluar kosong. Jadi nak menunjukkan apa? Ada orang yang kerja, buat amal, memang tak dapat apa-apa. Kerana ada hadisnya, kerana ada pandangannya daripada Rasulullah SAW. Jadi ini Imam Ghazali beritahu kepada kita kadar mengikut kadar amalan itu, diberi mengikut kadar makna amalan. Balasan dikira dengan kadar amalan. Maka kata Imam Ghazali, wahai anakku yang tercinta, selama mana engkau tidak beramal, maka selama itulah engkau tidak akan mendapat pahala. Ada kalau kita hanya umpama orang yang lapar, kalau dia lapar, nasi depan mata, nak makan, dia tengok je, nak makan. Agak boleh kenyang? Tak boleh kenyang. Melainkan mesti ada usaha dan ikhtiar. Ambil makanan itu, masukkan dalam mulut. Itu pun tak boleh ditelan kalau sekiranya tak dikunyah, tak ada usaha juga. Dia tolak itu tak boleh jadi. Maknanya begitu. Nak tunjuk kepada kita apa? Makna beramal ini, semua amalan itu kalau sekiranya dibuat, maka dapat pahala di sisi Allah. Ini kata Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala. Maka diriwayatkan ada seorang lelaki daripada Bani Israel yang telah beribadat selama 70 tahun lamanya. Lama tu 70 tahun lama. 70 tahun dulu dengan 70 tahun sekarang bukan sama, tak sama. Walaupun maknanya 70 tahun. Kerana apa? Kerana 70 tahun orang dahulu, kerana 70 tahun yang diberkati. Hari ni orang dapat umur 70 tahun, cepat benar masa. Cepat benar apa? Kerana di akhir zaman, di akhir maknanya tanda-tanda hari kiamat, Rasulullah SAW menyebutkan bahawa masa itu telah ditarik keberkatan dia. Sebab tu kalau kita baca dalam hadis peristiwa akhir zaman, Rasulullah SAW menyebutkan bahawa di akhir zaman perjalanan setahun jadi sebulan. Cepat tau. Ni baru lepas raya puasa ni. Ni Zulhijjah dah nak habis, Muharram, Safar. Kan? Dah nak masuk Ramadan balik. Kan? Kita kata qadha pun mula lepas lagi. Qadha pun tak lepas lagi nak buat. Dah nak masuk Ramadan lagi. Alamak. Kenapa cepat sangat? Kerana telah ditarik maknanya barakah. Itu sebabnya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab tu kita semayang subuh, apa yang kita minta tak hari? Wa barik lana fima a'tait. Sebab tu kita minta tiap-tiap hari barakah ni. Sebab tu suruh semayang subuh. Kerana yang ada kunut semayang subuh je. Kalau ada orang buat zuhur ada kunut, itu putus kat sarap tu. Kan? Jadi maknanya, kecuali kalau ada darurah, macam sekarang darurah Covid, orang baca hari Jumaat ada baca kunut. Itu kunut nazilah nama dia. Nak tunjuk pada kita bahawa barakah ni disuruh minta. Sebab tu tiap-tiap hari sebelum mula kehidupan, kita pun tadah tangan Allah, wa barik lana fima a'tait. Ya Allah, beri berkat. Apa yang kau beri tu jadikan berkat. Diberinya umur, ya Allah kau jadikan berkat. Diberikan masa, ya Allah jadikan berkat. Diberikan harta, ya Allah jadikan berkat. Diberikan anak-anak, ya Allah jadikan berkat. Diberikan wang ringgit, ya Allah jadikan berkat. Tu jadi berkat. Ada. Sebab tu di dalam mazhab Syafi'i,
Orang yang sembahyang subuh kalau tak baca doa kunut, sama ada sengaja ataupun maknanya ditinggalkan dengan sengaja ataupun terlupa, kena sujud sahwi tau. Nak tunjuk apa? Barakah ni disuruh minta tiap-tiap hari. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahawa di akhir zaman barakah ni akan hilang. Kita pun tak tahu ni, baru tadi subuh. Ni dah malam nak subuh balik. Tadi baru jumpa subuh, sembahyang subuh. Ini dah maghrib dah, kan? Bila maghrib umur berlalu. Itu satu Rasulullah kata. Maknanya apa? Maknanya masa setahun jadi sebulan. Masa yang sebulan jadi seminggu. Sebulan punya perjalanan. Kan? Seminggu. Ni bulan 7 dah nak habis. Dah nak masuk bulan 8 dah. Kejap je berjalan, waktu berjalan. Kemudian Rasulullah kata apa? Yang seminggu, waktu seminggu jadi sehari. Allahu Akbar. Waktu sehari ni macam mana? Dia digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu ni, kan? Perjalanan waktu sehari ni dia macam apa? Antara azan dengan iqamah. Azan dengan iqamah lama tak? Kat kita je yang lama, sebab nak tunggu orang. Kan? Kau tak tunggu, orang tak tak. Tak. Lepas tu, Pak, waktunya terlalu pendek. Ataupun Nabi Musa alaihissalam menyebutkan waktu ni, tadi dah disebutkan di antara maghrib dengan di antara azan dan iqamah. Nabi Musa kata apa? Perjalanan waktu ni macam pintu depan dengan pintu belakang. Sampai tak? Cepat kita sampai. Kan sampai tu. Makna itulah perjalanan waktu. Kemudian Rasulullah kata apa? Yang seminggu perjalanannya waktu itu jadi maknanya sehari jadi sedetik. Kelip mata awal petang, kelip mata malam subuh, ya Allah. Dan yang sedetik itu Rasulullah kata apa? Umpama daun tamar yang kering yang dimakan oleh api. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok dalam hadis peristiwa akhir zaman. Nak tunjuk pada kita perjalanan hidup kita hari ni dia terlalu cepat. Orang dulu dapat 70 tahun sama. Kita pun dapat 70 tahun tapi tak tahu cepat kenapa masa berlalu. Kenapa? Kerana itu sebab kita tarik-tarik, maknanya keberkatan waktu itu telah ditarik. Sebab tu tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kan? Maka ni dikisahkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Ada orang pada zaman Bani Israel, zaman Bani Israel, zaman sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita-cerita Bani Israel ni boleh dinukilkan, boleh diambil selagi mana Rasulullah tak melarang cerita Bani Israel ni diambil. Sebagaimana ibrah untuk jadi pengajaran, tak apa. Boleh bawa cerita. Kan? Maka ada maknanya orang pada zaman Bani Israel ni diibadat 70 tahun. Lama betul. Kan? Kalau kita hari ni orang dapat umur 70 tahun, 80 tahun itu, kita rasa kalau ada orang masa sekarang ni ada umur 70 tahun lama, memang panjang umur lah. Kan? Itu pun dah tak boleh nak berjalan, tak boleh apa nak bergerak tak. Tapi 70 tahun dulu beribadat. Ni bukan buat apa, ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Lalu Allah Taala mahu menunjukkan kepadanya, iaitu para malaikat. Maka Allah Taala mengutus kepadanya seorang malaikat yang memberitahu bahawa walaupun dia telah beribadat 70 tahun lamanya, namun belum lagi layak untuk masuk dalam syurga Allah Taala. Rasulullah Allah Taala bagi tahu, panggil malaikat. Ni ada hamba aku ni ibadatnya 70 tahun. Para malaikat ni jadi kagum. Kagum buat apa? Buat dia punya ibadat banyak. 70 tahun. Kan? Bukan 70 hari tuan-tuan.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, 70 tahun ibadat. Malaikat jadi kagum tau. Tapi Allah Ta'ala kata, wahai malaikat, dia buat ibadat ni 70 tahun, dia belum layak masuk syurga Allah. Dia belum layak lagi masuk syurga aku. Maka apabila malaikat itu telah diberitahu keadaannya, maka malaikat ni turun pergi jumpa dengan lelaki ni tadi. Kan? Ini cerita Bani Israel, riwayat Bani Israel. Maka malaikat pun beritahu, wahai fulan, engkau ni dah beribadat 70 tahun, tapi Allah Ta'ala kata engkau tak boleh masuk syurga. Apa kata lelaki ni tadi? Wahai malaikat, masuk syurga ke tak masuk syurga itu bukan urusan aku. Tengok. Dan ni orang cerita orang soleh lah. Aku ni diciptakan apa? Beribadat kepada Allah. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal in illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadat. Itulah kehidupan. Maknanya matlamat kita ni dalam apa sahaja perbuatan yang kita buat, yang kita lakukan, mesti tak boleh lari daripada matlamat ibadat kepada Allah. Kan? Hatta kita tidur, kita makan, kita buang najis, dia tak boleh lari daripada ibadat. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila nak masuk tandas, apa dia baca? Ada doa baca. Nak tunjukkan bahawa masuk tandas pun ada nak kena ibadat. Ada ibadat. Keluar daripada tandas, baca doa juga. Nak tunjuk pada apa? Kehidupan kita ni tidak boleh lari daripada apa? Daripada ibadat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Rasulullah dia tak berzikir dalam tandas. Rasulullah tu tak berzikir. Kalau boleh berzikir dalam tandas, lama Rasulullah berzikir. Sebab tu bila Rasulullah keluar daripada tandas, Rasulullah baca apa? Keluar tandas baca apa? Kan? Tuan-tuan, keluar tandas baca apa? Kan? Ghufranak. Mesti tak hafal kan? Ghufranak. Kenapa suruh baca ghufranak? Maknanya Rasulullah mengajar kita baca ghufranak kerana minta ampun. Kenapa waktu kita qada hajat kita tak boleh zikir, dilarang menyebut nama Allah, dijarang bertasbih? Waktu Rasulullah bila keluar dari tandas dia minta ampun dengan Allah. Kenapa? Duduk dalam tandas tak boleh zikir. Kalau boleh dalam tandas berzikir, lama Rasulullah berzikir. Kenapa? Matlamat manusia ini dijadikan oleh Allah Ta'ala untuk ibadat kepada Allah. Ini yang kita nak kena faham. Ada? Maka kata malaikat ni tadi apa? Kamu ni buat ibadat 70 tahun, tapi Allah Ta'ala kata tak masuk syurga. Dia pun jawab balik, itu bukan urusan aku. Aku ni dijadikan oleh Allah Ta'ala, dicipta oleh Allah untuk buat ibadat. Maka itulah kerja yang mesti dilakukan. Maka bila malaikat dengar jawapan daripada lelaki ni tadi, malaikat pun jumpa balik Allah Ta'ala. Ya Allah, engkau lebih mengetahui. Innaka sami'un alim. Engkau lebih mengetahui dan engkau punya ilmu yang tinggi. Ya tak? Engkau lebih mengetahui tentang apa yang hamba engkau katakan tadi. Maka wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau mengetahui dengan apa yang telah diperkatakan. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, apabila hamba-Ku itu tidak berpaling daripada beribadat akan daku, maka aku membalasnya dengan kemurahan aku. Jadi maknanya dia ni, kata Allah, selagi mana dia ibadat, dia istiqamah dengan ibadat dia, maka aku akan balas, aku akan beri apa sahaja yang dia buat daripada amalan ni, aku bagi dengan kemurahan aku. Mana nak tunjuk apa? Orang boleh beribadat dengan kemurahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala bagi pahala. Aku juga tidak akan berpaling daripadanya. Itu selama mana hamba ni menghadap Allah, memandang kepada Allah, bertawajuh kepada Allah. Hari ni selama mana kita datang semayang, menghadap Allah, baca Quran dan sebagainya, selama itulah Allah. Hari ni kalau kita baca Quran, semangat nak baca Quran, tiap-tiap hari nak baca Quran, selama itulah Allah Ta'ala akan mendengar bacaan Quran kita. Tapi kalau manusia dah tak nak baca Quran, Allah Ta'ala paling.
Selagi mana hari ni ada orang nak datang berjamaah, nak sembahyang berjamaah, kan? Setiap waktu ada orang jemaah, selama itulah Allah Ta'ala melapangkan sayap para malaikat menunggu orang datang sembahyang. Ada? Sampai dia datang, dia balik, datang balik. Kenapa? Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan macam mana? Barang siapa yang menyaksikan orang yang pulang balik dari masjid untuk menunaikan solat, maka maknanya saksikanlah bahawa dia adalah orang yang beriman kepada Allah. Ini kelebihan orang datang masjid, pulang balik datang sembahyang berjamaah ni. Dan dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Mana ada 7 golongan orang yang mendapat naungan Allah Taala. Salah satunya apa? Rajulun qalbuhu ta'allakum fil masajid. Salah satu daripada golongan yang mendapat perlindungan arasy Allah Taala dalam keadaan orang tak dapat perlindungan, siapa dia? Lelaki yang hati dia sentiasa terikat dengan masjid. Ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka kata Imam Ghazali, lelaki ini pun berkata, aku juga tidak akan berpaling daripadanya. Mana Allah Ta'ala tak berpaling daripadanya, daripada hamba-Nya tadi, selama mana hamba ni tak berpaling daripada. Wahai para malaikatku, bersaksilah kamu semua bahawa aku telah mengampuni akan segala dosanya. Walaupun asal tadi Allah Ta'ala kata dia ibadat 70 tahun pun belum jamin masuk syurga. Tapi oleh kerana dengan kemurahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Jadi inilah pentingnya nak tunjukkan apa kepada kita ni, disuruh kita ibadat. Soal Allah Ta'ala terima tak terima itu bukan urusan kita. Hari ni kita datang semayang, ya Allah, Ustaz, saya datang semayang ni tak khusyuk Ustaz, kan? Saya tengok lampu depan tu lip-lap, saya punya tak khusyuk betul. Allahu Akbar. Hijau lah lampu tu. Kayak kuning pula. Allah, Ustaz tak khusyuk betul. Kan? Tak dapat apa saya Ustaz. Itu bukan urusan kita. Kita datang semayang. Khusyuk tak khusyuk, serah pada Allah. Masuk asal usaha kita nak khusyuk semayang. Hari ni cabaran nak semayang ni, dia punya khusyuk ni payah nak dapat. Kan? Payah nak dapat. Sebab tu satu hari Abu Hurairah radhiyallahu an mengadu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku punya semayang ni dia kira makna riak ke tak riak? Tak? Waktu aku semayang dalam bilik, ada sahabat masuk dan aku suka, maknanya tergerak dalam hati aku, suka dia melihat aku semayang. Kan? Jadi macam mana semayang aku ni ya Rasulullah? Maka Rasulullah kata, bergantung kepada permulaan masuk kamu semayang di mana. Sebab tu kita ni bergantung dengan mula masuk tadi. Kita datang tadi kalau niatnya ikhlas kerana Allah, memang nak beribadat, nak berjamaah, dikira. Jadi dengan sebab itu kita kena ibadat sungguh-sungguh ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tahasabu, wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung. Sebab bila kita kembali kepada Allah, ada dinamakan maknanya hari perhitungan. Amal besok akan dikira oleh Allah Ta'ala. Kan? Dibentangkan buku amalan, catatan amalan, maka akan dikira seorang demi seorang, seorang demi seorang. Berapa banyak tu kitab dia, buku kiraan dia. Daripada umur 15 tahun. Kalau kita ambil hukum fiqh 15 tahun lah. Kan? Umur balik tu 15 tahun. Sampai umur berapa? Katakanlah 60 tahun. 15 kepada 60 tahun berapa? 45 tahun.
45 tahun. Satu hari dalam kehidupan dia ada 24 kotak. Allah Ta'ala beri kepada kita 24 kotak. Ini kotak amalan. Ada buka kosong, ada buka gelap, ada buka apa. Dia. Bayangkan kalau 45 tahun. 45 tahun kalau darab dengan 24 kotak. Berapa ribu kotak tu? Mana orang matematik ni? Berapa kotak? Kan? Maka setiap kotak itu akan dibuka. Ditengok. Penuh, ada yang penuh, ada yang gelap, ada yang separuh. Allahu Akbar. Sebab tu kita hidup ni, kalau kita baca dalam Quran, ada orang dapat suratan amal, dia dah tahu dah dia masuk mana ke mana, dia pergi mana. Bila dapat suratan amal, dia dah tahu dah. Kan? Ada yang terima daripada belakang suratan amal, lalu maknanya muka dia jadi hitam legam. Kerana dia dah tahu dah, memang malang dah. Memang malang. Kalau terima daripada depan sebelah kanan, Allah, mukanya berseri-seri. Sebab tu kita ni di atas dunia ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita apa? Hasibu. Hitunglah diri kamu. Ya, aku duduk ni umur dah 80 tahun, agak-agak lepas agaknya masuk syurga, masuk neraka. Kalau tengok-tengok, separuh-separuh ni kan. Ini apa, Olimpik ni asyik tengok TV je tak jadi, Quran pun tak apa nak baca. Jadi semuanya akan dikira. Sebab tu kita mengira sendiri tu. Kalau kita hari ni hidup tidurnya banyak, kan? Tidurnya banyak, hiburannya banyak, kelalaiannya banyak, kita dah boleh kira-kira dah. Macam kita ni, alamak, I boleh masuk syurga, tak boleh masuk syurga. Sebab tu kita ni hari ni, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita kena mengharap ihsan orang lain. Kena mengharap ihsan orang lain. Seorang ibu, seorang anak kadang-kadang mengharap ihsan daripada anak-anak. Ada? Dia mengharap ihsan anak-anak tu. Macam mana harap ihsan anak-anak? Kalau anak-anak ada ingat, doa. Kalau anak-anak ada ingat untuk bagi sedekah. Sebab dia dah mati, dia dah tak boleh buat amal. Sebab tu dia mengharapkan ihsan. Tuan-tuan lalu balik pergi kubur dia, lalu tepi jalan ni kubur, dua kubur. Orang yang dalam kubur tu sentiasa tu menunggu. Roh-roh dalam kubur tu menunggu. Tiap-tiap kali tuan-tuan balik, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh, lalu je, bukan main speed lagi. Orang tu tunggu je. Doakanlah kami. Setidak-tidaknya bagi salam. Kan? Assalamualaikum ya ahlad diyar, ataupun ahlil kubur, minal muslimina wal muslimat. Bacakan Fatihah. Ini main lalu ya. Mereka tu tiap-tiap hari tunggu tu. Kerana apa? Orang yang mati ni diumpamakan dia orang yang tenggelam di tengah lautan. Dia umpama orang yang tenggelam tengah lautan. Bila kita balingkan satu papan, dia boleh bergayut pada papan tadi. Oh, itu satu kebahagiaan dalam hidup dia. Sebab tu kita lalu tu, lalu beri salam, kan? Setidaknya baca Allahumma ufil lahum warhamhum, kan? Sentiasa dia menunggu tu bagi orang yang hidup. Sebab tu itu orang yang mati. Kalau dia ada anak-anak, dia bergantung kepada anak-anak dia. Ada? Ni kita pun sama-sama juga bergantung. Kerana kawan sahabat boleh memberi syafaat kepada sahabat yang lain. Kita ni boleh beri syafaat. Dia namanya syafaat sahabat namanya. Sahabat sama-sama mengaji, kan?
Besok walau kita mati besok. Di dalam satu riwayat mengatakan kalau 70 orang seorang itu mati, ada 70 orang yang mengatakan ataupun 40 orang yang mengatakan, bila orang kata apa yang akan kita kata pada mayat ni, yang kita saksikan pada mayat ni baik, maka kalau orang kata semua baik, maka Allah Ta'ala dikata ni mayat baik. Pak kita tu kita mengharap kan? Pak tu kita mengharap kawan-kawan ni. Kita perlu dia. Masa hidup ni kita perlu. Kenapa kita perlu? Besok atau mati tu jadi saham. Ada anak sahamnya pada ibu, kan? Kawan-kawan menjadi saham kepada kawan-kawan yang lain. Oh, ini semua jadi saham. Quran yang dibaca jadi saham untuk orang yang mati. Kerana apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut apa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran, besok Quran datang beri syafaat. Kau mati tu dekat padang mahsyar, Quran bagi syafaat. Ai kalau hidup semua tak nak baca Quran, Quran pun tak nak baca, kan? Quran pun tak nak baca. Kita buat lepas isyak tu baca suratul apa? Suratul Mulk. Baguslah. Tapi tak nak baca. Sukong kalau tak baca pegang tengok. Tak reti baca. Allah malang betul aku tak reti baca. WhatsApp pandai pula. Tak boleh baca. Tak boleh baca tak apa. Pegang tengok. Kerana apa? Orang yang baca Quran ini pahalanya bukan setakat daripada baca je. Dia dengar, dia melihat, dia dapat semua. Tak reti baca, tengok je. Tapi usahalah lepas tu supaya kita dapat pahala banyak pula lepas tu. Jangan main tengok je. Usahakan pada masa aku bosan ni, kalau boleh orang lain boleh baca, aku nak boleh baca juga. Hari ni aku dapat tengok je, dapat juga pahala. Tapi sebab apa dapat pahala? Ada 3 perkara yang memberi pahala pada mata, kan? Ni mata ni boleh dapat pahala pada 3 keadaan. Pertama apa? Orang yang baca Quran. Sebab tu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka ni hafal Quran, tapi mereka akan baca Quran dengan tengok. Kenapa? Nak beri mata pahala. Yang keduanya apa? Orang yang melihat kedua ibu bapanya yang masih hidup dengan pandangan rahmat. Tengok. Ada mak ayah tengok, oh ini pahala mata. Mata dapat pahala. Kita dah tak ada ibu ayah. Mana? Pandang ibu ayah tu dengan pandangan rahmat, kasih sayang tu dapat pahala. Yang ketiga apa? Yang dapat pahala mata ni, iaitu memandang Kaabah. Hari ni kita tak boleh pergi. Dulu masa waktu pergi, engkau asyik nak tengok jam yang tinggi je, kan? Tak nak tengok mananya Kaabah. Sebab apa? Setiap hari Allah Ta'ala memberi rahmat kepada Kaabah tu ada 120. 60 diberikan darajat kepada orang yang tawaf, orang yang tawaf. Kemudian 40 lagi diberikan kepada orang yang maknanya sembahyang. Dan 20 rahmat orang yang dapat tengok. Sebab tu kalau kita pergi Mekah, orang lepas-lepas sembahyang semua bahkan nak tengok Kaabah. Kenapa? Kerana 20 rahmat Allah Ta'ala bagi. Pandang aja. Bukan tengok buat apa, tengok ni 20 rahmat. 20 kebajikan. Sebab tu hari ni tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nak buat amal banyak, pahala nak dapat banyak. Tapi dengan sebab kita lalai, kan? Sebab tu apanya, bila kita nak masuk syurga Allah Ta'ala ni, Rasulullah kata hasibu anfusakum. Engkau timbanglah diri engkau dulu. Kalau engkau rasa engkau nak masuk syurga dengan amalan yang kau buat agak boleh tak lepas tak? Jadi gitu. Zawwinu a'malakum. Kau timbang amalan. Amalan ni mesti ditimbang. Kita timbang amalan kita. Sebelum amalan kita ditimbang oleh Allah. Sebab tu ada amalan yang makna memberatkan timbangan.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadis dia, dari satu amalan memberatkan timbangan, kan? Apa dia amalan yang memberatkan timbangan? Dia ringan pada lisan, kemudian berat pada timbangan dan disukai oleh Ar-Rahman. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Orang sebut sekali, amalan ni dia memberatkan timbangan. Ada? Dia tu amalan mudah ya. Dua kalimat je. Kalimatani khafifatani fil lisan, Rasulullah kata. Dua kalimat yang ringan, khafifatani fil lisan, ringan pada lidah. Saqilatani fil mizan, habibatani rahman. Dia berat pada timbangan dan amat disuka oleh Allah yang bersifat Rahman. Apa dia? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Jadi dia besok di akhir penghujung Zulhijjah tu, disunat kita baca zikir tu. Ada zikir tu. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kan? Kerana nak menutup buku kita dia, amalan, supaya dia jadi berat. Nak? Tu dia. Satu amalan yang mudah. Dan berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali kata apa? Man zanna annahu bidunil jahdi yasilu fahuwa mutamanni, wa man zanna annahu bi bazli al-jahdi yasilu fahuwa mustaghni. Siapa yang menyangka bahawa tanpa usaha ia akan dapat masuk syurga Allah, maka orang ni hanyalah berangan-angan aja. Macam kita nak makan, tengok aja, agak-agak boleh kenyang tak? Tak boleh kenyang kalau tak makan, kan? Tengok nasi dah ada, lauk dah ada depan, nak makan, tengok aja. Orang kata dah makan, nak makan dah ni, dah kenyang belum lagi, asal tak makan, tengok je dulu. Berat tu. Tak? Dia ni orang yang berangan. Kalau nak masuk syurga tak ada amalan, berangan. Semayang dah, baca Quran dah, nak masuk syurga, agak boleh masuk syurga, tak boleh masuk syurga. Rasulullah kata apa? Sayyidina Ali kata apa? Dan siapa yang menyangka bahawa hanya dengan usaha sahaja ia masuk ke dalam syurga, orang ini telah merasa kaya daripada rahmat Allah Ta'ala. Jadi orang yang kalau dia menyangkakan dengan amalan je dia boleh masuk syurga, ini orang yang terkaya daripada rahmat Allah Ta'ala. Kita ni buat masuk syurga ni belum jamin dengan amalan kita. Tak? Dengan amalan ni belum jamin lagi. Kan? Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apabila Rasulullah kata apa? Semua orang masuk syurga dengan rahmat Allah. Maka para sahabat tanya, ya Rasulullah, hatta engkau ya Rasulullah? Ya, aku pun juga. Kalau dengan tidak rahmat Allah Ta'ala tak boleh. Sebab tu kita hari ni tiap-tiap hari minta rahmat, minta taufik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak minta rahmat. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kan? Minta rahmat. Bi rahmah. Kita minta tiap-tiap hari. Maka berkata Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Hasan Al-Basri ni, dia ni orang yang sempat hidup pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia ni seorang tabi'in. Imam Hasan Al-Basri. Dia ni orang alim. Alimnya, hebatnya fiqh, hadis. Kenapa? Kerana waktu dia kecil lagi, lepas dia lahir, ibu dia bawa jumpa dengan Sayyidina Umar. Kan? Apa Sayyidina Umar buat? Sayyidina Umar telah tahnikkan dia. Dan dibacakan kepadanya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimnahu ta'wil. Waktu dia jadi orang alim. Hasan Al-Basri. Kan?
Ceritanya sama macam cerita Anas bin Malik. Bukan Malik bin Anas. Imam Malik itu lain ni. Anas bin Malik. Dia jadi orang alim betul, orang alim betul. Hidup pada zaman Saidina Umar. Dan dia ni pula kelebihannya kerana dapat menyusu daripada salah seorang daripada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana ibu dia ni berkhidmat dengan salah seorang daripada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummul Barakah nama ibu dia. Sebab tu kita kalau ada anak-anak lahir bawa jumpa orang soleh. Tak? Ni bawa ke shopping, kecil-kecil bawa shopping. Tak? Bawa jumpa orang soleh doa kan. Sebab tu kalau orang bawa anak jumpa kita tak, maka apa doa yang kita nak baca? Salah satu doa yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, letakkan tapak tangan atas kepala budak-budak. Tak? Baca Allahumma faqihhu fid din wa 'allimna ta'wil. Tu kalau orang bawa anak jumpa kita, bang tolong bacakan anak dia sikit ni. Apa nak baca? Puh kanan, puh kiri. Kan? Mambang biru, itu semua jin. Yang diajar apa? Rasulullah baca. Rasulullah letakkan tapak tangan tu atas kepala budak, bacakan Allahumma faqihhu fid din wa 'allimna ta'wil. Siapa-siapa je boleh buat. Orang jumpa kata, bang, abang selalu datang semayang kat Surau bacakan doa anak saya ni sikit. Letakkan tangan, tapak tangan atas kepala dia. Apa yang abang baca tu? Engkau diam-diam je lah, kan? Baca kan. Apa doa dia tu dia. Kerana itu yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Saidina Umar bacakan kepada Hasan Al-Basri, jadi orang alim sungguh, lautan ilmu yang diberi. Kan? Begitu juga Ibnu Abbas. Rasulullah telah mendoakan, diludahkan dalam mulut Ibnu Abbas tu. Dia disebut sebagai Bahrul Ilm, lautan ilmu. Tak ada ilmu yang tak ada kalau Ibnu Abbas ni. Ini hebatnya, kan? Maka kata Hasan Al-Basri, mencari syurga tanpa amalan adalah satu dosa daripada segala dosa. Orang nak masuk syurga kalau tak ada amalan tu berdosa hukum dia. Itu termasuk dalam dosa. Dan beliau berkata lagi, tanda faham hakikat ilmu itu ialah meninggalkan memperhati kepada pahala amalan, bukan meninggalkan beramal. Jangan kita ni kalau buat ni macam mana pahala dia, ni kalau datang ni apa pahala dia. Jangan tengok kepada tu. Tengok kepada apa? Maknanya amalan. Kalau nak buat satu-satu, tengok mana yang pahala besar. Kalau tak besar, tak datang. Jangan. Apa sahaja amalan kita buat. Sebab kita tak tahu mana amalan kita yang sangkut depan Allah, yang dapat dikira depan Allah Ta'ala, yang membolehkan kita masuk syurga Allah. Kita pun tak tahu. Kan? Kita tak tahu mana satu amalan yang boleh kita dapat pahala di sisi Allah Ta'ala. Yang terakhir, nasihat yang keempat ni, kata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti, wal ahmaqu man ittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allah Ta'ala 'ala al-amani. Orang yang bijak itu ialah orang yang sentiasa menghitung dirinya. Ini orang bijak. Yang dikata orang bijak ni bukan sebab dia pandai, bukan sebab syahadah dia banyak, dia punya sertifikat banyak, ialah itu pandai juga. Tapi Rasulullah memberikan istilah orang pandai ni. Hakikat orang pandai ni apa? Iaitu orang yang sentiasa menghitung dirinya. Sebab apa? Nak kembali kepada Allah. Ini memang orang pandai. Hari ni tuan-tuan, orang ni pandai ni macam-macam boleh buat. Sertifikat banyak boleh tipu. Orang boleh dapat sijil, bayar pun ada. Nak dapat sijil, kan? Tengok bachelor, tengok apa, semua boleh buat macam-macam.
Tapi orang yang pandai, kata Rasulullah apa? Yang menghitung dirinya dan beramal untuk kehidupan sesudah mati. Itu orang cerdik tu. Ini hari ni kita buat ni apa, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah? Kerana kita bersedia untuk kehidupan lepas kita mati besok. Sebab lepas mati semua amalan yang waktu kita buat sembahyang, puasa, zakat, baca Quran, semua habis. Ni yang jadi amalan tu apa? Sembahyang yang kita buat kat dunia, baca Quran yang kita buat kat dunia, kita buat qiyam atas dunia, sedekah, zakat, puasa, itu semua besok tolongnya. Waktu kita mati besok, itu jadi penolong. Kan? Itu yang jadi penolong kita tu. Dia tak ada lain. Dan orang yang bodoh itu, orang bodoh. Nah, kita kena tengok ni yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ni kalau kita kata orang bodoh ni orang tak pandai Tapi Rasulullah kata kalau tak pandai tu, berapa banyak orang bodoh boleh mencuri tau. Berapa banyak orang bodoh dia boleh hidup kaya. Mengaji tak mengaji sampai darjah 3 je, tapi duit banyak. Kan? Mengaji darjah 3 je. Niaga lembu, kan? Biara lembu, berkandang-kandang jadi jutawan. Darjah 3 je sekolah. Tak pandai pun. Hari ni orang yang banyak sertifikat tak ada kerja. Tak? Maka Rasulullah sallallahu kata apa? Orang yang bodoh itu ialah orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya dan hanya dengan banyak angan-angan untuk mendapat kemurahan Allah. Ini orang bodoh. Sentiasa mengharap, buat tak? Kan? Contoh mudah tadi, nak makan tapi tak nak suap. Nak? Agak boleh kenyang, tak boleh kenyang. Jadi dengan sebab itu, ini peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita sambung pada masa yang akan datang, masuk kepada nasihat yang kelima, ikhlaskan niatmu insya-Allah. Kan? Panjang umur kita bertemu sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.